السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita pada malam ini ruang dan peluang untuk kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan soleh, iaitu sembahyang secara berjamaah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada kita untuk kita terus mengerjakan amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi barakah yang banyak kepada kita ketika mana kita di dalam masjid ini menunggu-nunggu untuk kita salat fardu isya. InsyaAllah pada malam ini, muslimin, muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan berbincang satu hadis yang bertajuk pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih. Hadis yang bermaksud daripada Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam hadis ini sebut radhiyallahu anhuma. Apabila sebut radhiyallahu anhuma, ketahuilah kita bahawasanya dua orang sahabat. Radhiyallahu anhu seorang sahabat. Apabila huma di sini dua orang sahabat. Siapakah dua orang sahabat yang dimaksudkan dalam hadis ini? Yaitu Abdullah dan ayah dia Abbas. Dan juga Abdullah ini adalah sepupu Nabi, dan juga Al-Abbas ini adalah pak saudara Nabi. Sahabat selaku pak saudara Nabi, dan sahabat selaku sepupu Nabi. Qala Abdullah ini, qala berkatanya Abdullah, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, satu hari. Ada maf'ul di situ.
Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dari segi bahasanya khalfa ini bermaksud di belakang. Kan tapi yang dimasukkan dalam hadis ini adalah Abdullah ibn Abbas ini belakang, tetapi di belakang duduk boceng dengan Nabi. Maksudnya duduk belakang bersama dengan satu kenderaan dengan Nabi, duduk belakang, rapatlah dengan Nabi. Ada. Kalau kita naik motor, budak duduk belakang ataupun ada seorang duduk belakang. Itulah Ibn Abbas pada ketika hadis ini disebut khalfa ini. Ada. Faqala, maka bersabda Nabi SAW. Tanya Ibn Abbas di belakang tu, Nabi bersabda, ya ghulam. Nabi menggunakan perkataan ghulam. Ya ghulam, wahai ghulam, wahai budak. Apabila perkataan ghulam disebut, dia ada tempoh, ghulam ini ada tempoh umur. Ghulam ada tempoh umur. Umur ghulam ini di antara 2 tahun hingga 9 tahun. Di antara 2 tahun hingga 9 tahun. Lepas susu ibu 2 tahun hingga 9 tahun. Akan tapi hadis ini ulama kata ketika ini Abdullah ibn Abbas ini berumur 9 tahun lebih. Nabi menggunakan, itu pandangan ulama, Nabi menggunakan uslub yang baik, yang memberi bekas, kerana tuju kepada orang tua, tuju kepada budak. Menggunakan ya ghulam ini menunjukkan bahawasanya Nabi nak mendekatkan hati seorang orang tua, nak dekat hati pada budak. Kalau kita sekarang ni panggil awang, awang, wahai awang, kita orang tua nak nasihat kepada budak, begitulah. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Bayangkan Ibn Abbas ini duduk belakang Nabi, tengah naik kenderaan bersama dengan Nabi, duduk belakang boceng dengan Nabi. Lalu Nabi pun sebut wahai budak, wahai awang, wahai budak, untuk mendekatkan, uslubnya untuk mendekatkan diri hati Nabi ini dengan seorang budak. Inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku ini akan mengajar, akan memberi kepada kamu, mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Kalau kalimah, satu kalimah. Kalimatin, menggunakan perkataan yang kalimah yang jamak, banyak kalimah, beberapa kalimah. Jadi Rasulullah SAW dengan Ibn Abbas yang masih muda lagi, lebih kurang 9 tahun lebih, beritahu kepada Ibn Abbas, inni u'allimuka, aku nak ajarmu beberapa perkara, beberapa nasihat. Kalimatin adalah beberapa, bukan kalimah, maksud di sini beberapa nasihat yang memberi manfaat yang banyak kepada engkau. Itu kalimatin. Kalau masuk daripada hadis ini, kalimatin, aku nak beri beberapa nasihat yang banyak faedah yang Allah SWT akan beri kepada kamu. Kalimah ini yang banyak, yang dapat memberi faedah yang banyak daripada Allah SWT. Apa dia kalimah yang banyak, nasihat yang nasihat, beberapa nasihat tersebut? Nabi pun sebut ihfazillah. Yang pertamanya ihfazillah. Nabi kata ihfazillah yahfazka, jagalah, peliharalah Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kamu. Nasihat yang ringkas, padat.
jagalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Lalu kita jangan bayangkan, jangan kalau kita terjemah hafazah, jaga, ihfazillah, ihfaz, jagalah, peliharalah. Kalau tengok dari segi maksud, dari segi bahasa begitu, jagalah, peliharalah. Lalu kita pun bayang, oh, pelihara macam mana? Macam kita mak pelihara anak ke? Bukan. Macam mana seorang hamba nak pelihara Allah? Tidak layak kita. Sedangkan kita ini lemah. Kita ini sendiri lemah. Lalu kita pun macam mana kita nak pelihara Allah ni? Sedangkan kita ni lemah, selalu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Lalu kata ulama mengatakan ihfazillah ini maksudnya ini adalah tashbih. Maksud ihfazillah ialah mengenali. Hendaklah kamu kenali batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bataskan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, kena betul-betul. Itu ihfazillah. Kemudian jagalah batas tersebut. Jagalah batas tersebut. Dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jangan melampauinya. Jaga batas tersebut. Mula-mula kena batas-batas. Orang perempuan kena pakai tudung. Lalu kita kata, tahu orang perempuan kena pakai tudung. Orang lelaki jangan pakai luar pendek, contoh. Orang kita kena sembahyang 5 waktu. Sembahyang sunat, kena baca Quran dan sebagainya. Itulah maksudnya ihfazillah. Lalu apabila kita kenal, kita kena jaga betul-betul. Sembahyang tu kena betul-betul, biar khusyuk, biar apa. Itu. Anak tak pakai tudung marah. Suruh anak pakai tudung tak baik. Kita kena jaga Allah SWT. Kita kena ihfazillah. Maksudnya bukan jaga begini, jaga syariat, jaga batas Allah SWT. Batas yang telah digariskan oleh Allah SWT. Itu ihfazillah. Begitu. Ihfazillah juga ulama kata beriltizam dengan perkara yang difardukan. Sentiasa buat perkara yang Allah SWT wajib kepada kita, buat sungguh-sungguh. Dan sentiasa bertakwa kepada Allah SWT, itu dengan melakukan perkara yang diperintah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Ini minum arak Allah SWT marah, contoh. Derhaka, budak-budak derhaka kepada mak ayah, Allah marah, kena jaga. Kadang-kadang mak ayah kena marah. Ni bapa cakap kasar, cakap tinggi suara dengan mak ayah ni. Tinggi suara ke mak ni. Tinggi suara ke orang tua ni. Kena marah. Sebab apa? Itulah cara kita ihfazillah. Itulah cara kita memelihara Allah SWT. Bukan maksudnya memelihara Allah SWT ini kita pelihara macam kita bayangkan. Maksudnya kita jaga batas-batas yang telah digariskan oleh Allah SWT. Itu masuk ihfazillah. Kena faham betul-betul ni. InsyaAllah kita boleh hafal sikit pun. Biar hafal sikit tapi masuk mendalam dalam jiwa kita. Hafal sikit kita boleh masuk tu kita dalam jiwa kita. Lalu apabila kita jaga batas Allah SWT, yahfazka, ihfazillah yahfazka, dia akan memelihara kamu. Lalu kita jaga batas Allah, Allah akan memelihara kamu. Apa maksud memelihara kita? Maksudnya dia akan menjaga dan memelihara diri kita, menjaga dan memelihara keluarga kita, menjaga dan memelihara harta kita. Sekarang ni kita bimbang, sangat bimbang masalah sosial anak-anak.
dengan kes bulinya, ada dengan masalah anak balik lambat lah, ada masalah bimbang, pergi sekolah kita bimbang, pergi sekolah anak, lebih-lebih lagi anak perempuan kita bimbang. Masalah sosial, lalu kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Ihfazillah, dengan cara ihfazillah, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita menjaga batas-batas yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Anak tak pakai tudung. Pergi sekolah tutup aurat comel-comel, jangan pakai tudung sikap, jangan tutup aurat comel-comel. Begitu. Itu malah. Tak apalah kita susah pun masa ni, katakan biarlah kita tak comel masa ni pun. Pakai tudung labu comel sebenarnya. Tapi mungkin dia nak ikut trend. Jadikan, ubahkan trend itu kepada trend yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang digariskan oleh syariat-syariat yang telah ditetapkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita. Menjaga. Jadi begitu. Jadi ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha yahfazka. Boleh hafal. Ada. Kadang-kadang kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hari ni tukar pula zikir. Ihfazillah, ihfazillah. Walaupun pendek, maksud dia kita faham. Pendek, mudah nak hafal, tapi maksud kita biar kita faham. Itu kita menjaga batas yang Allah SWT gariskan, menjaga aurat anak-anak, menjaga aurat kita sendiri, menjaga aurat anak bini kita. Kadang-kadang Allah SWT uji kita. Bila kita nak jaga ni, Allah akan uji dulu. Biasa Allah akan uji kita. Macam mana ujian Allah SWT? Wallahualam, ikut tahap keimanan kita sendiri. Jadi berusahalah untuk ihfazillah yahfazka. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, peliharalah Allah Subhanahu Wa Taala, tajidhu tujahaka. Kamu akan dapati Allah bersama kamu. Kamu akan dapatinya bersama kamu. Kamu akan dapati Allah bersama kamu. Ihfazillah, jagalah batas Allah Subhanahu Wa Taala, batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenali batas-batas yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Kemudian jaga, jangan melampaui batas. Lalu tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah bersama dengan kamu. Bersama dengan kamu, iaitu Allah akan yang bermaksud kamu akan dapati Allah SWT bersama-samamu, memeliharamu, menyokong kamu dalam masalah. Allah SWT menyokong kita, menolong kita, membantu kita walau di mana sahaja kamu berada. Itulah maksudnya tujahaka. Tujahaka, kalau dari segi bahasa maksudnya Allah bersama kita. Tujahaka. Kan, tapi sebenarnya Allah akan membantu, sentiasa menyokong kita, menolong kita, membantu kita walaupun kita duduk di mana saja. Allah membantu kita apabila kita mengenali batas-batas, menjaga batas-batas yang Allah SWT tetapkan, dan menjauhi perkara-perkara, janganlah melampaui batas yang Allah SWT telah gariskan. Lalu Allah SWT akan bersama kita juga. Jadi hafazlah dua perkara ini. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sa'alta fas'alillah. Ketika mana kamu memohon, pohonlah pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak.
Dan ketahuilah oleh engkau, wa'lam ini fi'il amal. Dan ketahuilah oleh engkau annal ummata, bahawasanya al ummah di sini bukan satu umat, bahkan yang dimaksudkan adalah sekelompok manusia. Ummah di sini maksudnya sekelompok manusia. Wa'lam annal ummata law ijtama'at, law ijtama'at, jikalau mereka berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in, ke atas memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu, lam yanfa'uka, tidak akan memberi manfaat kepada kamu, illa bi syai'in, kecuali sesuatu qad katabahu Allahu lak, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada engkau. Manusia berkumpul, dia kata lalu dia memberi tawaran, jika kamu nak manfaat daripada aku, nak untung, nak selamat, maka ikutlah aku. Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis ini, jika manusia berkumpul untuk memberi manfaat, nescaya tidak akan dapat manusia memberi manfaat kecuali Allah SWT tetapkan. Allah SWT tetapkan dah. Kalau Allah SWT tak tetap, tak boleh manusia beri manfaat. Lalu pada ketika ini peristiwa Palestin dan Israel, saya sebut sikit. Peristiwa Palestin dan Israel, di mana orang Palestin telah ditawarkan oleh Israel, di mana kalau kamu nak selamat, kamu kena keluar daripada Palestin. Kalau kamu nak mati, kamu stay di Palestin. Lalu apa yang, kalau kita orang beriman, apa yang perlu kita ikut? Lalu kena ikutlah apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu utama sekali. Tengok hukum dulu, jangan tengok tawaran, tengok hukum dulu. Kalau hukum berperang, kalau diseru perang, kalau di luar negara, bukan negara kita, sunat, itu fardu kifayah, fardu kifayah. Akan tapi kalau musuh masuk dalam negara kita, menjadi fardu ain, menjadi fardu ain. Lalu apabila musuh suruh keluar, musuh suruh keluar, fardu ain ni semua yang mampu, ada kemampuan. Orang tak ada kemampuan, budak kecil, wanita, tak perlu. Orang ada kemampuan, ada kekuatan, ada senjata, ada peralatan, wajib memerangi musuh, mempertahankan negara. Lalu apabila orang menawarkan keluar, kalau mau nak selamat, orang menawarkan manfaat, kita kena tengok hukum. Hukum kata kita kena berperang habis-habisan. Lalu orang tawar manfaat, manusia yang menawarkan manfaat. Kena ingatlah hadis ini, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka, dan ketahuilah oleh engkau bahawasanya al ummata law ijtama'at, manusia jika mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau, nescaya tidak akan memberi manfaat kepada engkau. Ini kena pegang begini. Illa bi syai'in, kecuali sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan kepada engkau. Kena ingat. Ni orang Palestin, dia yakin benda ni. Orang tanya kepada rakyat Palestin, macam mana ni? Kamu dipotong elektrik, makanan disekat, internet disekat, apa yang kamu ada sekarang ni? Pemberita tanya. Lalu mereka berkata, ada apa? Ada Allah. Allah ada. Menunjukkan bahawasanya kalau mereka menyekat itu dan ini dan sebagainya, tapi mereka ada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dalam hadis ini tersebut, mereka menawarkan manfaat, tapi sebenarnya yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in. Dan bahwasanya bahwasanya ijtama'u, mereka berkumpul, ala an yadurruka, ke atas memberi mudarat kepada engkau, bi syai'in, dengan sesuatu, nescaya tidak dapat memberi mudarat kepada engkau, illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas engkau. Mereka kata kita akan sekap belaka. Apa yang kamu ada? Allah, kami ada Allah. Rufi'atil qalam, dalam hadis itu. Rufi'atil aqlam, diangkat qalam, diangkat pena. Wajaffatis suhuf, dan keringlah lembaran. Menunjukkan bahawasanya ini adalah tasbih, dan menunjukkan bahawasanya telah ditetapkan sesuatu manfaat mudarat, dan mudarat itu oleh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dah belaka. Nak beri manfaat ke, nak beri mudarat ke, Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah nak beri apa. Lalu kalau manusia tawarkan, jangan percaya, jangan terpengaruh. Begitu. Rufi'atil aqlam, itu maksudnya rufi'atil aqlam. Kalau segi bahasa, diangkat pena, maksudnya benda tu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sudah ada dalam ilmu Allah SWT sebelum kejadian lagi. Wajaffatis suhuf, dan keringlah, dan telah keringlah lembaran, dan telah muktamadlah apa yang Allah SWT putuskan. Wajaffatis suhuf, Allah SWT telah muktamadkan apa yang Allah SWT tetapkan. Lalu tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Begitulah. Di dalam riwayat lain selain At-Tirmizi disebut ihfazillah tajiduhu amamaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, peliharalah Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu amamaka. Kamu akan dapati ianya berada di depan kamu. Di depan bukan maksud di depan kita begini, bahkan bermaksud adalah Allah Subhanahu wa taala itu berada dekat dengan kita. Jagalah batas-batas Allah, yang bermaksud adalah jagalah batas-batas Allah Subhanahu wa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Kamu akan dapati Allah dekat dengan kamu. Nak minta apa-apa, Allah Subhanahu wa taala akan tolong, menolong, menyokong kamu. Ada. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i, ya'rifka fi shiddati. Kenalilah Allah ketika kamu berada dalam kesenangan, nescaya Dia akan mengenalimu ketika kamu dalam kesusahan. Kenali yakni ingatilah. Ingatilah Allah ketika kamu berada dalam kesenangan. Rakha adalah kesenangan. Rakha, kesenangan. Ya'rifka bi syiddati. Ya'rifka fi syiddati. Nescaya Dia akan mengenalimu, yakni mengingatimu ketika kamu dalam kesusahan. Apabila kita ingat Allah Subhanahu wa taala tengah banyak ni harta, banyak senang, dalam keadaan senang, kita masih lagi menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala pesan, apa yang haram tak boleh makan, apa yang halal boleh makan. Lalu walaupun dalam keadaan kesenangan kita boleh kawal benda tu. Ada. Ni dalam kesenangan orang tawar rasuah. Nak ambil ke tak? Ada. Kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada. Apabila kita bertindak begitu dalam rakha pun, dalam keadaan senang pun, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita ketika kita susah. Ada. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang ditetapkan tidak mengenaimu
tidak sekali-kali akan menimpa kamu. Dan wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa-apa yang telah ditetapkan akan mengenaimu, kamu sekali-kali tidak akan terlepas daripadanya. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah oleh engkau sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Nasra ma'as sabri. Dan kelapangan bersama kesusahan. Faraja ma'al karbi. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya berserta kesukaran itu ada kemudahan. Macam kita pepatah Melayu kata, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebenarnya bersusah itu ada kesenangan selepas pada itu. Wa anna ma'al usri yusra. Dalam ayat Al-Quran pun sebut inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Begitulah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tunjang daripada hadis ini kita tahu Nabi SAW menasihati Ibn Abbas. Yang mana Ibn Abbas ini kita kenal bahawasanya orang yang pakar, yang menjadi rujukan oleh sahabat-sahabat tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, apabila Nabi SAW tanya, apakah tafsir, tanya sahabat lain, apakah tafsir idza jaa nasrullahi wal fath, tanya sahabat lain, lalu sahabat kata sungguhnya akan datang nasr, pertolongan Allah SWT untuk Fathul Makkah. Lalu tanya orang lain pun lebih kurang jawapan gitu belaka. Tiba-tiba ditanya oleh Ibn Abbas, apakah maksud idza jaa nasrullahi wal fath? Ibn Abbas menjawab, idza jaa nasrullahi wal fath bermaksud Nabi SAW di akhir hayat. Beza dengan sahabat lain jawab. Menunjukkan bahawasanya Nabi akhir hayat dah. Dekat Nabi sudah habis urusan dia dengan Allah SWT, amanah dia dengan Allah SWT, lalu di akhir hayat Nabi. Kalau kita tengok makna idza jaa telah datang nasru, pertolongan. Tapi maksud dia lain. Ibn Abbas kata nescaya hayat Nabi ataupun umur Nabi di akhir hayat. Begitulah Ibn Abbas, Rasulullah SAW pernah membaca doa kepadanya. Ketika dia kecil, Nabi baca doa kepadanya. Seperti mana kita disunatkan nampak budak kecil, nampak budak umur 10 tahun, budak kecil lah, umur kecil, pegang obong-obong, lalu membaca Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Itu sunat. Apa yang Rasulullah SAW buat pada Ibn Abbas. Jadi begitulah apabila berkatnya doa Nabi SAW, walaupun di usia yang muda, Ibn Abbas ini sahabat Rasulullah SAW, di antara sahabat yang muda, tapi kepakaran yang luar biasa, iaitu mentafsir Al-Quran, menjadi rujukan para sahabat. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi menggunakan perkataan ya ghulam, wahai budak, menunjukkan uslub yang Nabi beri kepada generasi akan datang. Perhatiannya Nabi SAW kepada generasi yang akan datang, yang akan bari lepas pada Nabi ini, generasi yang hebat. Lalu Rasulullah SAW pandang, didik dulu orang generasi akan datang. Itu uslub. Menunjukkan Rasulullah ini bijaksana, mikir depan. Nasihat kepada orang generasi akan datang.
Ada. Ya ghulam, menggunakan perkataan ataupun uslub yang berbekas di hati. Wahai budak, wahai awang, wahai. Nah, kita wahai budak ataupun wahai awang. Awang ni nak nasihat sikit, orang tua nasihat kepada budak-budak. Lalu apabila menggunakan uslub ataupun perkataan begitu, awang. Jadi budak tu akan jadi terkena, tertembok dalam hati, lalu melekat dan berbekas dalam hati. Itu uslub. Jadi nasihat ini mudah sahaja. Yang perlu kita juga ingat, walaupun Nabi nasihat kepada Ibn Abbas, kita juga kena ingat. Kena ingat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Dua perkara tu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah SWT, yakni jagalah batas-batas yang Allah SWT telah tetapkan. Apa yang Allah SWT tetapkan batas, maka kena ikut. Sembahyang kena ikut, kena sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Perkara yang sunat dan perkara yang wajib jangan buat, jangan tinggal. Lebih-lebih lagi perkara yang wajib, perkara yang sunat kena ikut. Apa yang Rasulullah SAW buat. Kadang-kadang Rasulullah SAW buat perkara yang wajib, kadang-kadang Rasulullah SAW buat perkara yang sunat. Lalu kena ikut. Kena ikut. Itulah batas yang Rasulullah SAW, yang Allah SWT gariskan, kena ikut. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Itulah maksud ihfazillah. Lalu apabila ada situasi yang mencabar, Allah uji kita, kena ikut betul-betul. Kena ingat ihfazillah. Kadang-kadang anak nak jemur kain je, contoh. Anak nak jemur kain je. Anak nak jemur kain je luar. Lalu kita ingat hadis ni, ihfazillah. Lalu kena tegur anak kita. Walaupun jemur kain, orang luar boleh nampak ni. Orang luar boleh nampak. Lalu kena ingat hadis ini, ihfazillah. Jagalah, peliharalah Allah. Maksudnya jagalah batas-batas. Kita buat sedaya upaya, jagalah batas Allah yang telah digariskan oleh Allah SWT. Perlu pakai tudung, nak keluar jemur kain je, kena pakai tudung betul-betul. Tutup aurat. Sebab orang duduk sekeliling kita ni ramai dan dekat nampak. Dia kata ada apa, jangan kita buat mudah ataupun ambil sambil lewa. Ada apa, jemur kain depan tu je, dekat je, jangan buat gitu. Apabila kita ingat ihfazillah ini, walaupun pendek, tapi maksud dia mendalam. Ihfazillah, jagalah batas-batas yang Allah SWT gariskan. Yahfazka, nescaya Allah SWT akan memelihara diri kamu, keluarga kamu, harta kamu. Bukan mudah ni. Kita kadang-kadang nak jaga harta, habis orang kita upah untuk jaga harta kita. Rumah kita pogak situ, gak sini, gak ni, berapa orang pogak? 10 orang pogak contohnya. Bimbangnya harta banyak. Jadi begitulah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan dua perkara yang kita sekurang-kurangnya dua perkara ini, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, dapat kita hafal sama-sama, dapat kita ingat sama-sama. Mudah-mudahan zikir-zikir kita pun hari ini mungkin kita boleh tukar sekejap-sekejap, tukar untuk hafalan. Ihfazillah, ihfazillah. Walaupun pendek, maksud dia mendalam. Maksud kita kena tahu dalam hati kita. Tapi kita hafal sikit je, tapi maksud dia adalah menjaga syariat Allah, batas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sudah menghampiri dengan waktu Isya ini. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya ini. Mudah-mudahan kita dapat menghafal dan mengingati batas-batas yang Allah SWT gariskan. Dan yang seterusnya itu Rasulullah SAW tegur tentang menjaga tauhid kita pada Allah SWT, dan perlulah kita kena jaga tauhid dan syariat Allah SWT itu yang Allah SWT gariskan.
Wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kullum min indillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.